Selamat datang ke saluran Wajah Dunia. Pada episod kali ini, kita akan membawa anda merentasi lautan untuk menerokai sebuah negara kepulauan yang kecil tetapi penuh dengan keajaiban, keunikan dan misteri di Pasifik Selatan, iaitu Republik Vanuatu. Dari budaya peribumi yang tidak pernah anda dengar, puak-puak terasing, hinggalah kepada gunung berapi yang sentiasa bergelora, Vanuatu pasti akan memukau pandangan anda. Mari kita selami 15 fakta mengejutkan tentang negara ini bersama Wajah Dunia. Nombor 1. Maklumat asas tentang Vanuatu. Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Pasifik Selatan, meliputi kawasan seluas lebih kurang 12,189 km persegi, menjadikannya salah sebuah negara terkecil di dunia. Wilayah ini terdiri daripada 83 buah pulau gunung berapi yang tersebar di lautan yang luas. Tetapi hanya sekitar 65 daripada pulau-pulau ini yang didiami secara kekal. Pulau-pulau yang selebihnya terutamanya digunakan secara bermusim untuk menangkap ikan atau dipelihara sebagai rizab alam semula jadi yang sejati. Pulau-pulau yang lebih besar seperti Espiritu Santo, Malakula, Ae, Ambai, dan Tanna masing-masing mempunyai ciri-ciri unik yang tersendiri, dengan sesetengahnya menampilkan pergunungan yang kasar, yang lain dilitupi hutan tebal, dan ada yang terkenal dengan gunung berapi yang masih aktif. Vanuatu juga dianggap sebagai salah sebuah negara yang paling terpencil di dunia. Negara terdekat ialah Kepulauan Solomon yang terletak kira-kira 540 km jauhnya. Fiji berada lebih jauh ke timur, lebih kurang 800 km jauhnya. Malah Australia, negara terbesar di rantau ini, terletak lebih daripada 1.700 km jauhnya melalui laluan laut. Jarak ini menjadikan perjalanan antara bangsa tidak begitu mudah dengan pilihan penerbangan yang terhad. Mungkin ini merupakan salah satu sebab mengapa, di sebalik keindahan alam semula jadinya yang menakjubkan, hanya sekitar 100.000 pelancong yang berkunjung ke sini setiap tahun. Sebagai perbandingan, Maldives, sebuah lagi negara kepulauan, menarik sekitar 1,5 juta pelawat setiap tahun, menjadikan angka pelancong Vanuatu kelihatan agak menyedihkan. Walau bagaimanapun, sebagai ganjaran, Vanuatu merupakan salah satu tempat paling selamat di planet ini apabila bercakap tentang ancaman daripada hidupan liar. Hampir tiada ular berbisa, tiada haiwan pemangsa, dan tiada serangga berbisa yang mematikan seperti yang terdapat di banyak kawasan tropika yang lain. Ekosistem di sini agak terpencil selama berabad-abad, membolehkan banyak spesies flora dan fauna berkembang dengan cara yang unik, malah agak eksentrik berbanding bahagian dunia yang lain. Khususnya, burung-burung di sini mempunyai bulu yang terang dan nyanyian yang berbunyi seperti melodi nada dering klasik. Kehidupan tumbuh-tumbuhan, termasuk spesies yang kelihatan seolah-olah keluar dari film fiction sains. Belum lagi beberapa spesies yang masih dikaji untuk potensi sifat perubatan mereka atau untuk kegunaan yang masih tidak diketahui. Walaupun mempunyai populasi lebih dari 350.000 orang, Vanuatu mempunyai sejumlah 113 bahasa pribumi yang menakjubkan, menjadikannya negara dengan kepadatan linguistik tertinggi di dunia. Secara kurata, satu bahasa dituturkan untuk setiap 3.000 orang. Untuk berkomunikasi antara satu sama lain, penduduk Vanuatu menggunakan bahasa umum yang dipanggil Bislama. Bahasa Kreol ini menggabungkan bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa tempatan. Jadi, apabila Anda mendengar mereka berbual, Anda akan menemui banyak perkataan yang tidak asing lagi. Lelaki dipanggil man dan wanita dipanggil woman. Tetapi cara pertuturannya adalah lebih ringkas dan padat. Daripada berkata, I'm going to the house, saya sedang pergi ke rumah, mereka akan berkata, me go long house, yang diterjemahkan kepada saya pergi ke rumah. Tiada kala kata kerja, verb tenses, dan tiada struktur ayat yang kompleks. Ayat-ayatnya pendek dan berterus terang. Cukup untuk memastikan pendengar faham. Nombor 2. Kejutan budaya.
Apabila tiba di Vanuatu, penduduk Vanuatu mempunyai penampilan yang agak unik dan mengejutkan hampir semua orang yang melihat mereka buat pertama kali. Mereka mempamerkan semua ciri khas orang Melanesia, seperti kulit gelap, hidung lebar, batang hidung rendah atau sederhana, bibir tebal, dan rambut kerinting. Berdasarkan apa yang biasa kita lihat, warna rambut mereka sepatutnya berwarna hitam pekat. Namun, apa yang mengejutkan adalah ramai orang Vanuatu, terutamanya kanak-kanak, mempunyai rambut perang terang yang menyerupai penduduk Eropah Utara. Untuk sekian lama, fenomena ini dijelaskan oleh pelbagai teori, bermula daripada pendedahan berlebihan kepada cahaya matahari, pengambilan makanan laut sepanjang tahun, sehinggalah kepada isu kekurangan zat makanan. Walau bagaimanapun, kajian genetik moden telah mendedahkan kebenaran yang lebih menarik. Orang Melanesia di Vanuatu dan Kepulauan Solomon memiliki mutasi gen jarang berlaku yang dipanggil TRP1. Gen ini menjejaskan cara tubuh menghasilkan melanin, lantas menghasilkan warna rambut perang yang lebih cerah. Menariknya, rambut perang di Vanuatu paling menonjol semasa zaman kanak-kanak. Apabila mereka semakin membesar, rambut mereka beransur-ansur berubah menjadi coklat atau coklat gelap, tetapi ia kekal lebih cerah daripada rambut biasa. Satu lagi aspek yang mengejutkan ialah budaya bar di sini. Bertentangan dengan jangkaan, muzik yang kuat dan orang ramai yang menari dengan bertenaga, bar di Vanuatu sangat sunyi. Ini kerana penduduk tempatan tidak pergi ke bar untuk berhibur, tetapi untuk meminum kava, sejenis minuman yang diperbuat daripada akar tumbuhan tempatan. Kava tidak menimbulkan keterujaan. Sebaliknya, ia membuatkan mulut terasa sedikit kebas, memperlahankan rentak badan, dan menenangkan fikiran. Semakin banyak seseorang itu minum, semakin lesuk tubuh mereka. Seolah-olah berasa sangat mengantuk walaupun mata mereka masih terbuka. Jadi, biarpun mereka mahu menari, mereka langsung tidak mampu melakukannya. Satu kejutan kecil tetapi biasa berlaku ialah gaya komunikasi harian. Orang Vanuatu sering mengangkat kening mereka dengan pantas sebagai tanda sapaan atau untuk menjawab ya. Jika Anda bertanyakan sesuatu dan mereka hanya mengangkat kening tanpa berkata apa-apa, jangan risau. Itulah jawaban mereka. Akhir sekali, walaupun merupakan sebuah negara membangun, kos barangan import, elektrik, dan perkhidmatan pelancongan di Vanuatu amat tinggi, seringkali melebihi harga di Australia atau New Zealand untuk kebanyakan barangan keperluan pengguna asas. Sebagai contoh, hidangan makanan segera di McDonald's berharga sekitar $9 hingga $10 dan secawan cappuccino berharga sekitar $5. Sebotol air mineral atau tin soda kecil juga boleh berharga mulai $2, di mana ia jauh lebih tinggi daripada di banyak negara lain. Sebab kepada kos yang terlalu tinggi ini, sebahagian besarnya berpunca daripada lokasi geografi Vanuatu yang amat terpencil. Kebanyakan barangan seperti makanan yang diproses, barangan elektronik, keju, dan wine perlu diimport dari jauh dan diangkut melalui laut atau udara dengan kos yang besar. Oleh itu, walaupun ia kelihatan di atas peta sebagai sebuah negara kepulauan yang kecil dan damai, kos sara hidup di Vanuatu tidaklah seringan yang disangka oleh ramai orang. Adakah anda ingin mencuba kava dan melawat bar di Vanuatu? Jika ya, komen dengan nombor 2. Nombor 3. Vanuatu dan fakta menarik yang lain. Vanuatu adalah sebuah negara kecil, tetapi fakta yang menyelubuminya sama sekali tidak kecil. Pertama sekali, Vanuatu tidak mempunyai tentera biasa. Negara ini tidak mengekalkan tentera darat, tentera laut atau tentera udara. Sebaliknya, keselamatan dikendalikan oleh pasukan polis dan unit separa tentera kecil yang terdiri daripada hanya beberapa ratus anggota. Ini menjadikannya salah sebuah daripada segelintir negara di dunia yang memilih untuk wujud tanpa angkatan tentera yang tetap. Tidak ramai yang tahu bahawa asal-usul sukan terjunan lelabah, bungee jumping, tidak datang dari New Zealand, tetapi sebenarnya bermula di Vanuatu. Di Pulau Pentecost, penduduk asli telah mengamalkan satu ritual kuno yang dipanggil Naghol.
selama lebih 500 hingga 1000 tahun. Kaum lelaki mengikat akar menjalar di sekeliling pergelangan kaki mereka dan terjun dari menara kayu setinggi 20 hingga 30 meter untuk memohon hasil tuaian yang baik dan untuk membuktikan kedewasaan mereka. Semuanya tanpa sebarang peralatan keselamatan. Itulah sebabnya ia dianggap sebagai salah satu ritual paling berbahaya di dunia. Pada awal abad ke-20, mubalik Eropah cuba untuk mengharamkan ritual ini. Namun, pengharaman itu tidak dikuatkuasakan sepenuhnya, dan bahagian selatan Pulau Pentecost terus mempertahankan tradisi tersebut. Pada bulan Februari 1974, Ratu Elizabeth II telah melawat pulau itu untuk menyaksikan ritual tersebut. Dan Baginda melihat seorang lelaki kembali kepada nenek moyangnya, Maud, akibat kemalangan semasa terjunan itu. Hanya pada abad ke-20, ritual ini mula dikenali di seluruh dunia dan memberi inspirasi kepada sukan bungee jumping moden. Selain itu, tahukah anda bahawa di Vanuatu, babi bukan sahaja merupakan haiwan peliharaan, tetapi juga merupakan pengukur kekayaan. Seekor babi yang mempunyai gading yang melengkung secara semula jadi, boleh dinilai pada harga beberapa ribu hingga puluhan ribu dolar AS, bergantung pada kelengkungan gadingnya. Tambahan pula, sebelum mengadakan majlis perkahwinan, membina rumah atau memulakan urusan penting, penduduk tempatan sering melakukan ritual persembahan telinga babi. Mereka percaya bahawa persembahan telinga babi akan menggembirakan nenek moyang dan dewa-dewa mereka, lantas membawa kekayaan, nasib baik, dan status kepada keluarga tersebut. Satu lagi fakta yang menarik ialah Vanuatu hampir sama sekali tidak mengenakan cukai pendapatan pribadi, cukai harta pusaka, atau cukai keuntungan modal. Polisi ini telah menyebabkan Vanuatu dikenali sebagai kawasan perlindungan cukai, tax haven, di Pasifik Selatan. Lebih mengejutkan lagi, pendidikan sekolah rendah di Vanuatu adalah percuma sepenuhnya untuk anak-anak berumur 6 hingga 12 tahun. Walau bagaimanapun, realitinya melukiskan gambaran yang berbeza. Selepas tamat sekolah rendah, kadar kanak-kanak yang menyambung pelajaran ke sekolah menengah dan program pendidikan tinggi agak rendah, iaitu hanya sekitar 30 hingga 40% sahaja. Ekoran daripada faktor kos, jarak geografi antara pulau dan keperluan tenaga kerja untuk keluarga. Oleh itu, walaupun pendidikan asas adalah percuma, perjalanan pendidikan bagi ramai kanak-kanak di Vanuatu masih berakhir pada usia yang agak awal. Nombor 4. Rahsia wanita di Vanuatu. Wanita Vanuatu memiliki kecantikan liar dan bertenaga yang menjadi ciri khas rantau Melanesia di Pasifik Selatan. Mereka mempunyai kulit gangsa yang tegap, rambut kerinting tebal semula jadi, dan senyuman menawan yang sentiasa terukir. Imej mereka yang paling ikonik ialah gaun pulau yang menampilkan lengan baju yang kembang dan skirt kembang yang lebar. Tidak ramai yang tahu bahawa gaya pakaian ini berasal dari zaman mubalik awal yang bertujuan untuk menguatkuasakan pakaian yang lebih sopan untuk wanita. Namun, daripada menerimanya sebagai satu kongkongan, wanita Vanuatu telah mengubahnya dengan menambah warna yang terang lagi berani serta sulaman renda yang rumit, mengubahnya menjadi pakaian kebangsaan yang mengagumkan dan menjadi sumber kebanggaan kepada identiti budaya yang jelas bagi negara kepulauan ini. Di sebalik penampilan mereka, wanita Vanuatu adalah ketua matriarki, matriarchs sejati yang memegang nadi ekonomi. Di pasar-pasar di Port Vila, Anda akan bertemu dengan ibu-ibu pasar, market mamas, yang berkuasa. Mereka bukan sekedar penjual sayur, mereka adalah pengurus keuangan utama bagi keluarga mereka. Wanita-wanita ini sering membawa seluruh keluarga mereka ke pasar, tidur di atas tikar anyaman selama seminggu penuh untuk menjalankan perniagaan, dan menggunakan wang simpanan mereka untuk menanggung rumah tangga. Khususnya, di pulau-pulau seperti Pentecost dan Mumbai, Ambai, wanita adalah pemonopoli hartanah yang sebenar disebabkan oleh sistem nasab ibu matrilineal. Di sini, pemilikan tanah diwarisi dari ibu kepada anak perempuan. Kaum lelaki
yang ingin melakukan apa-apa di atas tanah tersebut, dari bertani hinggalah membina rumah, perlu meminta izin dan mendapat kelulusan daripada kaum wanita di dalam klan tersebut. Dalam urusan cinta dan perkahwinan, wanita Vanuatu sangat praktikal dan sentiasa menghormati adat resam tradisional yang dikenali sebagai custom. Jika anda ingin berkahwin dengan seorang gadis di sini, anda perlu membiasakan diri dengan konsep wang hantaran, bride price. Walaupun istilah itu mungkin berbunyi seperti satu transaksi, makna sebenarnya adalah bayaran pampasan yang dihantar oleh keluarga pengantin lelaki kepada keluarga pengantin perempuan. Hadiah tersebut lazimnya termasuk babi hutan dengan gading yang panjang, tikar anyaman yang rumit, dan makanan. Penduduk Vanuatu percaya bahawa keluarga pengantin perempuan telah berusaha keras dalam membesarkan sumber yang berharga itu. Oleh itu, keluarga pengantin lelaki mesti menawarkan hadiah untuk menyatakan rasa terima kasih mereka. Mengejutkan, walaupun datang dari sebuah negara yang kecil dan miskin, wanita Vanuatu adalah pesaing sengit di gelanggang pasir antara bangsa. Pasukan bola tampar pantai wanita mereka adalah satu kuasa yang digeruni di rantau Pasifik dan seringkali mengejutkan lawan dari negara yang jauh lebih besar. Daripada imej sopan santun yang sering dikaitkan dengan mereka, gadis-gadis ini sebenarnya sangat tabah dan kuat dengan berkaki ayam di atas pasir yang panas. Jika anda ingin mempelajari beberapa petua tentang cara untuk berkenalan atau memulakan perbualan dengan seorang gadis Vanuatu, sila komen dengan nombor 3 dan kami akan kongsikan. Nombor 5. Penduduk yang memuja barangan dan Putera Philip. Di Vanuatu, orang ramai pernah memuja barangan dan juga Putera Philip. Ia mungkin kedengaran sukar untuk dipercayai, tetapi ini adalah kepercayaan sebenar yang pernah berkembang maju di pulau-pulau kecil di Pasifik ini. Kisahnya bermula semasa Perang Dunia Kedua, apabila penduduk di banyak pulau di Vanuatu dan Melanesia melihat kapal terbang, kapal laut dan barangan moden dari tentera Amerika serta sekutunya buat pertama kali. Penduduk tempatan melihat askar asing memberi isyarat, membaca arahan dan mendirikan antena yang menyebabkan barangan dihujani dari langit. Semuanya daripada makanan dalam tin, pakaian dan ubat-ubatan sehinggalah kepada mesin. Apabila perang tamat dan tentera berundur, barangan tersebut pun hilang. Bagi penduduk tempatan yang tidak pernah terdedah kepada ekonomi moden, mereka percaya barangan ini adalah hadiah daripada dewa-dewa atau nenek moyang, dan orang kulit putih hanyalah manusia terpilih yang menerimanya terlebih dahulu. Akibatnya, beberapa komuniti mula mengamalkan apa yang kemudiannya diistilahkan oleh pakar antropologi barat sebagai kultus kargo, cargo cults. Mereka membina landasan kapal terbang sementara daripada tanah, mencipta model kapal terbang dan radio daripada buluh, dan malah turut menganjurkan perarakan tentera untuk meniru upacara askar barat. Mereka percaya bahawa dengan melakonkan semula tindakan ini secara tepat, barangan suci itu akan kembali. Dari kepercayaan kargo ini, seorang tokoh istimewa muncul dalam kepercayaan masyarakat tanah. John Frum, disebut sebagai John dari He_Him, dipercayai sebagai seorang warga Amerika misteri yang berjanji untuk kembali membawa barangan, kekayaan, dan kehidupan yang makmur. Selama berdekad-dekad, beberapa komuniti telah mengadakan festival pada 15 Februari setiap tahun menunggu kepulangan John Frum, lengkap dengan bendera Amerika, pakaian seragam buatan sendiri, dan upacara yang berakar umbi dari tradisi kultus kargo. Hari ini, memandangkan dunia moden telah menjadi lebih lazim, kebanyakan kepercayaan kargo ini beransur-ansur pudar. Tetapi, itu bukanlah bahagian yang paling pelik. Di Pulau Tanah, sebuah komuniti kecil di kampung Yaonanen percaya bahawa Putera Philip, iaitu suami kepada Ratu Elizabeth II, adalah Tuhan yang hidup. Kepercayaan ini berpunca daripada legenda purba tempatan tentang seorang anak lelaki kepada Tuhan Gunung yang berkulit cerah, yang telah meninggalkan pulau itu dan akan kembali pada satu hari nanti
dengan kuasa dan kemakmuran. Apabila penduduk tempatan mengetahui tentang kerabat diraja Britain semasa Vanuatu menjadi kawasan jajahan bersama Britain dan Perancis, Mereka percaya bahawa Putra Philip adalah tokoh daripada legenda tersebut. Apa yang luar biasa adalah, kepercayaan ini bukanlah satu jenaka atau hurafat yang berlalu pergi. Penduduk kampung pernah menggantung gambar Putra Philip di pusat komuniti mereka, menganggapnya sebagai objek yang suci. Malah, Putra Philip sendiri menyedari tentang pergerakan ini dan pernah menghantar gambar yang ditandatangani berserta hadiah kepada penduduk kampung. Sebagai balasan, mereka menghantarnya barangan tradisional seperti belantan upacara. Selepas Putra Philip meninggal dunia pada tahun 2021, sesetengah ahli komuniti percaya bahawa rohnya telah kembali kepada nenek moyang. Manakala yang lain pula berpendapat beliau akan dilahirkan semula atau kembali dalam bentuk lain, tepat seperti yang diramalkan oleh legenda asal itu. Nombor 6. 4 puak paling pelik di Vanuatu. Tahukah anda bahawa di Vanuatu terdapat puak-puak yang dinamakan berdasarkan saiz sarung penutup untuk bahagian sensitif kaum lelaki? Ini adalah puak nambas besar dan puak nambas kecil di Pulau Malakula. Istilah nambas dalam bahasa tempatan bermaksud kantung pelindung untuk bahagian bawah badan. Lelaki dari kumpulan nambas besar melilit bungkusan daun pandan ungu yang besar dan tebal di sekeliling pinggang mereka. Manakala kumpulan nambas kecil hanya menggunakan daun yang sangat kecil atau sekeping kulit kayu ringkas yang diikat. Mereka bukan sahaja mempunyai nama yang menarik, tetapi kedua-dua puak ini juga dikenali sebagai antara puak-puak terakhir di dunia yang meninggalkan amalan kanibalisme. Pada masa lalu, mereka percaya bahawa dengan memakan daging musuh mereka, mereka akan menyerap kekuatan dan semangat musuh tersebut. Hanya apabila mubalik Kristian tiba dan memujuk mereka dengan nilai-nilai agama baharu, barulah amalan ini dihentikan sepenuhnya pada tahun 1960. Jika anda berpendapat bahawa pakaian daun pandan sudah cukup pelik, maka pergi ke Pulau Tanah untuk bertemu dengan Puak Yakel, penduduk yang menolak secara mutlak semua perkara dari masa hadapan. Puak ini berkata tidak kepada elektrik, tidak kepada telefon, tidak kepada wang, dan sudah tentu tidak kepada fabrik moden. Mereka hidup sepenuhnya dengan memburu dan mengumpul hasil. Dengan golongan lelaki memakai nambas dan wanita memakai skirt rumput yang ditenun daripada gentian kulit kayu yang kering. Aspek paling lucu mengenai puak ini ialah, di sebalik penolakan mereka terhadap kemodenan, mereka pernah menjadi bintang filem yang sebenar. Filem Tanah yang menampilkan ahli puak itu sendiri memegang peranan utama secara tidak disangka-sangka telah menerima pencalonan Oscar pada tahun 2017. Pelakon-pelakon berkaki ayam ini berjalan di atas permaidani merah yang glamour di Hollywood dengan memakai skirt rumput mereka, meninggalkan media dunia dalam kekaguman. Namun, sebaik sahaja majlis anugerah itu berakhir, mereka dengan segera meninggalkan sut mewah yang diberikan kepada mereka untuk kembali ke pondok jerami mereka. Vanuatu juga adalah rumah kepada sebuah lagi puak yang pernah mengejutkan peneroka barat yang menyangka mereka telah bertembung dengan makhluk asing, iaitu puak berkepala panjang di selatan Pulau Malakula. Ahli puak ini percaya bahawa kepala yang dipanjangkan ke arah belakang melambangkan kecerdasan yang unggul, kecantikan yang mulia dan wawasan rohani. Untuk mencapai penampilan ini, para ibu akan membalut dengan ketat sekeping kulit kayu pada kepala bayi mereka yang baru lahir apabila mereka baru berusia 1 bulan, memaksa tengkorak yang masih lembut itu untuk tumbuh secara menegak. Proses ini berterusan selama beberapa bulan, sehinggalah bentuk kepala itu berubah secara kekal. Walaupun amalan ini telah dihapuskan pada hari ini kerana kebimbangan mengenai kesihatan kanak-kanak, anda masih boleh bertemu dengan warga emas terakhir daripada puak itu yang mempunyai tengkorak yang memanjang dengan pelik. Satu bukti kepada piawaian kecantikan ekstrim yang wujud selama ribuan tahun. Akhir sekali, kita tidak boleh melupakan ahli-ahli sihir dari puak di Pulau Ambrim yang dikenali sebagai pusat sihir Pasifik Selatan. Lelaki Ambrim terkenal dengan tarian rom mereka yang memukau, di mana
Mereka menyembunyikan diri di sebalik kostum besar yang diperbuat daripada daun pisang kering, menutupi diri mereka dari hujung kepala hingga ke hujung kaki, dan memakai topeng kayu berukir rumit yang menggambarkan roh-roh jahat. Di dalam puak itu, ahli sihir memegang kuasa mutlak kerana orang ramai percaya mereka boleh mengawal roh gunung berapi untuk menyeru hujan, mencegah ribut atau menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh perubatan moden. Malah penduduk dari pulau-pulau jiran turut mengekalkan sikap berhati-hati apabila berinteraksi dengan orang Amrim kerana takut disihir. Nombor 7. Tempat yang paling aktif secara seismik di bumi. Vanuatu dianggap sebagai salah satu kawasan yang paling aktif secara seismik di planet ini. Negara kepulauan ini terletak di pinggir barat Plat Pasifik, di mana plat tektonik yang besar ini berterusan disubduksi ke bawah plat Australia di jurang New Hebrides, New Heath Trench. Proses perlanggaran dan subduksi yang telah berlarutan selama berjuta-juta tahun telah membentuk keseluruhan rantaian pulau yang membentuk Vanuatu pada hari ini, sambil turut menjadikan kawasan ini sebagai titik panas untuk aktiviti gunung berapi dan gempa bumi. Sehingga ke hari ini, proses-proses geologi ini masih berterusan, memastikan Vanuatu sentiasa berada dalam keadaan pergerakan yang berterusan. Vanuatu mempunyai sejumlah 22 buah gunung berapi, di mana 13 daripadanya tidak aktif, manakala 9 daripadanya sama ada sedang mereneh atau meletus, dengan 7 daripadanya terletak di darat dan 2 di bawah laut. Antaranya, Pulau Amrim adalah salah sebuah tapak gunung berapi yang paling menonjol dengan 2 gunung berapi yang sangat aktif, yaitu Benbow dan Marum. Ia sering dirujuk sebagai Pulau Api. Dari kejauhan, asap kelabu dan nyalaan api merah boleh dilihat menjulang dari kawah gunung berapi tersebut, menerangi langit pada waktu malam. Apabila seseorang menghampirinya, pemandangan itu menjadi sesuatu yang menakjubkan, dengan lahar yang menggelegak, gas berpusar, dan tompokan abu hitam bertaburan di tengah-tengah hutan hijau yang asli. Selain Amrim, Gunung Yasur di Pulau Tana juga merupakan sebuah destinasi yang terkenal. Ia dianggap sebagai salah sebuah gunung berapi aktif yang paling mudah diakses di dunia. Selama lebih 250 tahun, Yasur telah meletus hampir setiap hari. Para pengunjung boleh berdiri tepat di tepi kawah dan menyaksikan abu serta lahar disemburkan ke udara, mencipta tontonan yang memukau dan berpotensi berbahaya. Bukan sahaja gunung berapi Vanuatu diberi perhatian pada masa kini, tetapi ia juga dikaitkan dengan letusan penting dalam sejarah yang mempunyai magnitude yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan jelas oleh kewujudan pelbagai kawah gergasi merentasi pulau-pulau tersebut. Salah satu kawah ini terbentuk akibat letupan yang dipercayai telah berlaku sekitar 50 Masihi dan diklasifikasikan sebagai antara kejadian paling meletup. Menurut Indeks Letupan Gunung Berapi, VEI, dari institusi Smithsonian, tenaga yang dilepaskan daripada letusan ini dianggarkan bersamaan dengan beratus-ratus megaton TNT, iaitu lebih kuat daripada gabungan puluhan ribu bom atom Hiroshima, cukup untuk mengubah lanskap dengan ketara dan memberi kesan ke atas seluruh wilayah Pasifik Selatan. Selain gunung berapi, Vanuatu juga merupakan salah satu kawasan yang mempunyai kepadatan gempa bumi tertinggi di dunia. Secara purata, negara ini merekodkan kira-kira 200 gempa bumi bermagnitud 4 atau lebih tinggi pada setiap tahun. Walaupun kebanyakannya merupakan gegaran kecil, terdapat juga bencana-bencana yang serius. Pada tahun 1999, gempa bumi yang disertai tsunami mengakibatkan 10 kematian dan beratus-ratus kecederaan. Gempa bumi yang paling terkini berlaku di ibu kota Port Vila pada tahun 2024 dengan magnitud 7,3 yang membawa kepada 14 kematian, 265 kecederaan dan jumlah kerosakan yang mencapai 231,7 juta dolar. Bersamaan dengan hampir 19,1% daripada KDNK negara. Nombor 8. Sejarah pembentukan Vanuatu. Pulau-pulau tropika yang membentuk negara Vanuatu
telah didiami selama kira-kira 3,000 tahun. Penduduk pertama ialah orang Austronesia yang berhijrah dengan kanu merentasi perairan Pasifik yang luas. Mereka menetap secara kekal, membangunkan pertanian, terlibat dalam penangkapan ikan, dan membina kehidupan budaya mereka sendiri, meninggalkan jejak melalui lukisan batu dan corak yang dicipta di atas pasir. Selepas ribuan tahun yang agak terasing dari dunia luar, pulau-pulau ini pertama kali direkodkan oleh orang Eropah pada tahun 1606. Semasa pelayaran penerokaan, seorang kelasi Portugis telah mendarat di salah sebuah pulau dan menamakannya Santa, Australia del Espiritu Santo. Walau bagaimanapun, lawatan ini tidak membawa kepada penubuhan sebarang penempatan dan Vanuatu kekal dilupakan selama lebih 1,5 abad. Menjelang abad ke-18, pelayar Perancis telah melalui kawasan tersebut dan menamakan kepulauan itu mengikut istilah mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian, Kapten James Cook dari British menjalankan tinjauan terperinci dan menamakan semula kepulauan itu sekali lagi. Nama ini digunakan sepanjang tempoh pemerintahan Eropah dan berterusan sehinggalah Vanuatu mencapai kemerdekaan pada tahun 1980. Bermula dari abad ke-19, mubalik Kristian mula melakukan aktiviti secara meluas di pulau-pulau tersebut. Mereka menyebarkan kepercayaan mereka dan berusaha untuk mengubah banyak amalan tradisional penduduk pribumi, termasuklah kanibalisme. Sekitar waktu yang sama, peneroka British dan Perancis tiba, menubuhkan ladang untuk pisang dan kelapa. Populasi orang Eropah berkembang dengan pesat, yang membawa kepada ketegangan berkaitan kawalan ke atas kepulauan tersebut. Daripada membenarkan satu pihak memegang kuasa, British dan Perancis bersetuju untuk mentadbir Vanuatu bersama di bawah mekanisme perkongsian yang khas. Setiap negara mengekalkan sistem perundangan, bahasa dan struktur pentadbirannya sendiri, yang telah merumitkan dan menyerabutkan kehidupan sosial. Model tadbir urus ini tidak mendapat banyak sokongan daripada penduduk asli yang diketepikan daripada keputusan penting berkaitan masa depan mereka. Semasa Perang Dunia Kedua, Vanuatu memegang kedudukan strategik di rantau Pasifik. Di bawah pemerintahan British dan Perancis, penduduk peribumi menyertai tenaga buruh dan menyokong tentera AS yang ditempatkan di kepulauan tersebut dalam penentangan melawan Jepun. Kehadiran tentera bersekutu membawa perubahan yang ketara kepada infrastruktur dan organisasi sosial, meletakkan asas bagi transformasi pada masa yang akan datang. Selepas perang, kerajaan kolonial mula mempromosikan program pemodenan, menambah baik pengangkutan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Industri pelancongan secara beransur-ansur muncul dan berkembang, membuka peluang baharu untuk ekonomi kepulauan itu. Perubahan-perubahan ini telah menyumbang kepada peningkatan permintaan untuk penentuan nasib sendiri dalam kalangan penduduk tempatan. Pada tahun 1980, Vanuatu secara rasmi mencapai kemerdekaan. Pada tahun-tahun terawal, negara itu menghadapi pelbagai cabaran politik dan pentadbiran, tetapi ia telah mengekalkan situasi yang agak stabil sehingga ke hari ini. Nombor 9. Ibu kota yang paling tidak teratur di dunia. Tahukah anda bahawa di ibu kota Port Vila, Vanuatu, jika anda ingin menghantar postcard kepada orang tersayang, anda tidak mencari peti mel di tepi jalan. Sebaliknya, anda menarik nafas dan menyelam ke dasar laut. Terletak betul-betul di luar pantai ibu kota, di Pulau Hideaway, terdapat satu-satunya pejabat pos bawah air yang beroperasi di dunia. Terletak pada kedalaman kira-kira 3 meter, daripada menggunakan setem pos biasa, Anda mesti membeli postcard plastik kalis air khas dan menyelam ke bawah untuk memasukkannya ke dalam peti mel yang diperbuat daripada gentian kaca. Menariknya, pejabat pos ini mempunyai kaki tangan yang sebenar. Mereka adalah penyelam profesional yang memakai tangki oksigen dan menggunakan setem khas untuk mengesahkan mel terus di bawah air. Walaupun ia mungkin kedengaran seperti satu gimik pelancongan, ini adalah perkhidmatan pos yang serius dengan jadual kutipan mel setiap hari, menjadikan Port Vila sebagai satu-satunya ibu kota
di mana kemahiran berenang adalah lebih penting berbanding mengingati poskod. Sistem pengangkutan awam di Port Vila juga beroperasi menggunakan logik yang mungkin membuatkan mana-mana penumpang antarabangsa menggaru kepala apabila pertama kali menaikinya. Mod pengangkutan utama di sini ialah van 15 tempat duduk yang boleh dikenal pasti melalui huruf B berwarna merah terang pada plat lesen mereka. Peliknya, bas-bas tersebut memburu penumpang dan bukannya penumpang yang menunggu di perhentian bas. Apabila anda melambai dan menaiki kenderaan itu, pemandu akan bertanya, "Ke mana anda ingin pergi?" Daripada mengikut laluan yang telah ditetapkan, pemandu menukar van menjadi seperti teksi kongsi, menyusuri lorong-lorong untuk menurunkan setiap orang di depan pintu rumah atau pejabat mereka dalam susunan pesanan yang paling memudahkan. Kadangkala, anda mungkin akan mendapat jelajah mini bandaraya tersebut semata-mata kerana pemandu perlu menurunkan penumpang lain ke arah yang bertentangan. Tetapi sebagai balasan, anda mendapat perkhidmatan dari pintu ke pintu pada harga yang sangat berbaloi. Akhir sekali, jika anda merancang untuk mencari alamat tertentu di Port Vila untuk menghantar bungkusan atau melawat rakan, bersedialah untuk tersesat kerana bandar ini hampir tidak menggunakan nombor rumah atau nama jalan dalam kehidupan seharian. Walaupun jalan raya tersebut mempunyai nama pada peta rasmi, jika anda bertanya kepada penduduk tempatan, mereka akan memberi anda arah berdasarkan tanda tempat yang mudah dikenali. Alias tipikal di ibu kota mungkin berbunyi seperti, "Rumah saya di belakang pokok mangga besar, berhampiran rumah biru yang ada anjing yang selalu menyalat, bertentangan dengan kedai runcit milik lelaki Cina." Sistem navigasi berasaskan kepercayaan ini berfungsi dengan sangat lancar, sehinggakan pekerja penghantaran atau juru elektrik juga sudah terbiasa mencari rumah berdasarkan intuisi dan bukannya menggunakan peta Google. Nombor 10. Lokasi misteri yang belum dapat dijelaskan. Pulau Artoka, Toka, juga dikenali sebagai Pulau Topi, Hat Island, terletak tersembunyi di luar pantai barat Pulau Evate, yang diselubungi misteri kematian beramai-ramai yang terbesar dalam sejarah Pasifik Selatan. Pada abad ke-13, seorang ketua yang berkuasa bernama Roy Mata telah meninggal dunia, dan pulau ini telah dipilih sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Apabila ahli arkeologi menggali tapak perkuburan itu pada tahun 1967, mereka terkejut mendapati bahawa ketua Roy Mata tidak berseorangan di bawah tanah. Di sekelilingnya terdapat lebih daripada 50 orang individu, termasuk lelaki, wanita, dan kanak-kanak, yang disusun dalam kedudukan yang sangat tepat. Kontroversi terletak pada postur dan keadaan individu-individu ini, kerana tiada tanda-tanda kematian akibat senjata atau kekerasan paksaan. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa orang-orang ini mungkin telah memakan racun atau diberi ubat penenang dan ditanam hidup-hidup bersama ketua mereka untuk menemaninya ke alam akhirat. Para saintis masih belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang mengapa sejumlah besar ahli puak sanggup mengorbankan nyawa mereka secara sukarela dan beramai-ramai dengan cara yang begitu ekstrim. Selama lebih 600 tahun selepas itu, pulau ini menjadi pantang larang mutlak dengan tiada penduduk tempatan yang berani menjejakkan kaki ke atasnya, kerana takut akan sumpahan rohani yang dikaitkan dengan upacara pengebumian ini. Bersama-sama dengan misteri Pulau Artoka yang tidak terjawab, adalah hutan purba Malakula yang berbahaya, di mana terletaknya padang-padang batu megalit yang bertaburan di seluruh kawasan hutan belantara tersebut. Batu-batu gergasi ini seberat beberapa tan dan dikenal pasti sebagai sejenis batu gunung berapi khas yang tidak wujud di kawasan geografi sekitar kampung-kampung semasa. Bagaimana batu-batu berat ini diangkut merentasi rupa bumi, hutan tebal yang curam, dan aliran sungai kompleks di Malakula, kekal menjadi persoalan yang membingungkan bagi jurutera moden. Sebuah puak yang hanya menggunakan alat batu dan kayu primitif sudah tentu tidak mempunyai kekuatan atau teknik pengangkutan untuk memindahkannya dalam jarak yang jauh hingga berpuluh-puluh kilometer di bawah keadaan semula jadi yang begitu teruk. Batu-batu ini tidak diletakkan secara rawa.
Ia disusun dalam bentuk garis lurus atau bulatan yang sejajar dengan buruj di langit pada masa-masa tertentu dalam setahun. Apabila ditanya tentang asal-usulnya, golongan warga emas Puak Nambas kecil hanya menegaskan bahawa batu-batu ini beralih ke kedudukan semasa dengan sendirinya atau didirikan oleh kuasa dewa dalam masa 1 malam sahaja. Tujuan sebenar struktur ini kekal kabur sepenuhnya kerana ia tidak menunjukkan sebarang tanda kediaman atau penanaman oleh manusia purba. Ramai penduduk tempatan percaya bahawa batu-batu ini memiliki roh dan mereka yang cuba mengganggu batu-batu ini secara fizikal seringkali mengalami kemalangan misteri atau menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tempat paling penuh teka-teki pada peta arkeologi dunia. Nombor 11. Tempat-tempat yang cantik di Vanuatu. Lubang Champagne, Champagne Hole atau Pantai Champagne yang terletak di luar pantai Pulau Espiritu Santo adalah salah satu lokasi menyelam yang paling terkenal di Vanuatu. Ini adalah terumbu karang yang cetek, di mana buih-buih berterusan naik dari dasar laut menyerupai buih champagne. Buih-buih ini sebenarnya adalah gas gunung berapi yang keluar dari rekahan di bawah dasar lautan. Tetapi, kawasan tersebut selamat sepenuhnya untuk tujuan berenang dan menyelam. Apabila air surut, para pengunjung boleh berenang tepat di atas lohong gas tersebut dan merasakan air suam perlahan-lahan menyentuh kulit mereka. Suhu air di sini adalah beberapa darjah lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya, mewujudkan sensasi yang sangat berbeza berbanding pantai-pantai biasa. Mengelilingi pantai Champagne adalah pasir putih yang halus dan hutan tropika yang subur. Manakala di bawah permukaannya, karang padat dan ikan tropika membiak menjadikan lokasi ini menarik untuk pencinta alam semula jadi dan juga sesuai untuk penyelam yang kurang berpengalaman. Tidak jauh dari situ ialah Gua Millennium di Pulau Espiritu Santo. Ini merupakan salah sebuah gua semula jadi terbesar di wilayah Pasifik Selatan dan hanya boleh diakses dengan merentas hutan selama beberapa jam. Perjalanan ke dalam gua melibatkan penyeberangan sungai, memanjat batu, dan menyusuri hutan belantara tebal yang sebahagian besarnya belum terusik. Di dalam gua, siling batu yang tinggi, stalaktit besar yang tergantung di atas kepala, dan sungai bawah tanah yang mengalir melalui ruang dalaman gua mencipta suasana yang memukau. Bagi penduduk tempatan, gua ini dikaitkan dengan banyak cerita lisan dan pernah dianggap sebagai tempat yang suci. Bukan semua orang dibenarkan untuk memasukinya. Pada hari ini, pakai lawatan masih diuruskan oleh komuniti tempatan yang mengihatkan jumlah pelawat bagi mengelak daripada menjejaskan persekitaran semula jadi di dalam gua. Satu lagi tapak yang terkenal di pulau ini ialah $1 Million Point, titik $1,000,000. Di sinilah tempat di mana pihak tentera AS membuang beratus-ratus tan peralatan ketenteraan bernilai jutaan dolar ke dalam laut selepas Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945. Selepas peperangan, pihak tentera AS ingin menjual peralatan ini kepada pihak berkuasa kolonial British dan Perancis yang memerintah Vanuatu pada masa itu. Tetapi selepas gagal mencapai persetujuan harga, mereka memutuskan untuk memusnahkan semuanya daripada meninggalkannya secara percuma. Beratus-ratus truk, jentolak, kren, enjin pesawat, dan peti bekalan yang tidak terkira banyaknya dipandu terus ke laut, yang sangat mengejutkan penduduk tempatan. Selama beberapa dekad, air laut yang masin telah mengubah mesin perang yang suram ini menjadi sebuah ekosistem buatan. Gergasi, di mana karang dan ikan tropika mendiami bingkai logam yang berkarat. Anda hanya perlu memakai peralatan snorkel dan berenang beberapa meter dari pantai untuk menyentuh tayar truk tentera atau melihat jentolak bertimbun di atas satu sama lain di bawah air yang biru. Nombor 12. Perayaan-perayaan unik Vanuatu. Festival musik air yang diadakan di Pulau Gawa sekitar bulan September setiap tahun adalah salah satu acara kebudayaan yang paling unik di Vanuatu, di mana semua bunyi dihasilkan oleh air laut. Ritual ini menjadi ciri khas wanita tempatan yang berdiri dalam satu barisan di dalam air pada paras pinggang,
dan menggunakan tangan mereka sebagai alat muzik utama. Pelbagai pergerakan tangan mencipta bunyi mendalam yang menyerupai drum guruh, tepukan yang tajam, atau percikan air yang meniru bunyi hujan yang turun dan ombak laut yang menghempas. Lagu-lagu air ini selalunya menceritakan legenda sejarah puak tersebut atau aktiviti harian seperti memancing dan berkanu. Walaupun muzik air itu lembut dan perlahan, Festival St. Andrew di Pulau Rah yang diadakan setiap tahun pada 30 November menawarkan pengalaman yang menggabungkan agama dengan kemahiran kelangsungan hidup di laut. Aspek yang paling mengagumkan mengenai festival ini ialah ritual penangkapan ikan tradisional yang dikenali sebagai rah. Peserta membentuk satu barisan di bawah air dan menggunakan tali yang panjang untuk menyapu kawasan laut yang luas, menghalau ikan ke terumbu karang cetek untuk menangkapnya dengan tangan, atau serampang tempuling. Selepas menuai jumlah ikan yang banyak untuk jamuan komuniti, kaum lelaki dari kampung itu mempersembahkan tarian ular yang tersendiri. Badan mereka dicat dengan belang hitam dan putih untuk menyerupai ular laut yang sangat berbisa. Pergerakan yang anggun dan tangkas ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menyatakan rasa hormat komuniti terhadap lautan dan doa mereka untuk memohon perlindungan daripada kekuatan roh semasa pelayaran laut yang berbahaya. Nombor 13. Hidangan menarik Vanuatu. Lap-lap adalah hidangan tradisional yang paling populer di Vanuatu dan disajikan dalam hampir setiap majelis penting, daripada perayaan dan perkahwinan hinggalah kepada perhimpunan masyarakat. Hidangan ini diperbuat daripada keladi parut, ubi keladi atau ubi kayu, yang dicampur dengan santan kelapa dan ditaburi dengan daging babi, ikan, atau ayam. Aspek yang luar biasa mengenai lap-lap bukanlah pada rasanya, tetapi pada peranan sosialnya. Penyediaan lap-lap selalunya merupakan aktiviti komunal, dengan ramai orang mengambil bahagian dalam memarut sayur-sayuran akar, menyalakan api, dan menetapkan masa membakar. Di banyak kampung, lap-lap dilihat sebagai lambang layanan yang baik, kerana tetamu kehormat sering dijemput untuk menikmati bahagian yang mengandungi paling banyak daging dan kelapa. Selain lap-lap, tuluk ialah satu lagi hidangan yang jelas mencerminkan tabiat pemakanan yang dikaitkan dengan tenaga kerja dan pergerakan, mobiliti penduduk Vanuatu. Tuluk menyerupai roti panjang dengan lapisan sayur-sayuran akar parut di luar dan inti daging babi atau ikan di dalam. Hidangan ini dibungkus ketat dengan daun tisang dan dibakar, membolehkannya dipelihara agar bertahan lebih lama daripada banyak hidangan yang lain. Oleh kerana ia mudah dibawa dan boleh dimakan dalam keadaan sejuk, tuluk sering disediakan oleh penduduk tempatan apabila pergi bekerja di ladang, memancing di laut dalam atau semasa perjalanan jauh di antara pulau-pulau. Satu lagi hidangan yang sering membangkitkan rasa ingin tahu pelawat ialah daging kelawar buah, satu spesies yang banyak terdapat di pulau-pulau Vanuatu. Kelawar dianggap sebagai sumber protein yang penting, terutamanya di kawasan terpencil, dengan bilangan ternakan yang sedikit. Daging kelawar kebiasaannya dihidangkan pada majelis makan komuniti atau hari perayaan dan bukannya dimakan setiap hari. Tambahan pula, makanan laut segar merupakan bahagian penting dalam masakan Vanuatu, termasuk ikan dan kerang-kerangan yang dimakan hampir serta-merta selepas ditangkap. Di banyak kawasan pantai, ikan segar dihiris nipis dan dicampur dengan santan kelapa serta jus limau liar, mencipta sebuah hidangan yang populer dalam kehidupan seharian. Khususnya, amalan ini timbul daripada hakikat bahawa bukan semua pulau mempunyai cara untuk mengawet makanan untuk jangka masa yang panjang, menjadikan pengambilan makanan segar sebagai satu penyelesaian semula jadi. Nombor 14. Kos sara hidup di Vanuatu. Seperti yang dinyatakan di atas, kos sara hidup di Vanuatu pada amnya agak tinggi. Jadi, angka-angka khusus di bawah akan membantu Anda mendapat gambaran yang lebih jelas apabila mempertimbangkan perbelanjaan sebenar. Sewa untuk pangsapuri satu bilik tidur di pusat bandar Port Vila berkisar dari sekitar $1,600 hingga $3,100 sebulan. Manakala di luar pusat bandar, harganya lebih kurang $1,500 hingga $2,900. Apabila menjamu selera di luar,
Harga makanan di restoran kelas pertengahan boleh berbeza dengan ketara. Tetapi kebiasaannya jatuh antara $10 hingga $30 setiap orang untuk sajian 3 hidangan, 3-course meal, dan makanan segera di kedai makan casual, lazimnya berharga sekitar $8 hingga $15 setiap hidangan. Minuman seperti bir tempatan di kafe atau bar berharga kira-kira $3 hingga $6 sebotol. Utility asas seperti elektrik, air, dan internet. Untuk isi rumah sederhana, biasanya menelan kos antara $100 dan $180 sebulan, bergantung pada penggunaan penghawa dingin atau peralatan elektrik yang besar. Pakai internet dan telepon mudah alih, asas juga berkisar antara $40 hingga $60 sebulan. Dan jika Anda memilih perkhidmatan internet satelit seperti Starlink, kosnya lazimnya jatuh antara $100 hingga $120 sebulan. Untuk pengangkutan, harga petrol berjulat dari $1.6 hingga $2.1 seliter, menjadikan perjalanan dengan kenderaan peribadi agak mahal berbanding kos sara hidup yang lain. Terutamanya jika anda menjelajah dari satu pulau ke pulau lain, menaiki feri atau penerbangan domestik, di mana kosnya boleh meningkat sebanyak puluhan hingga ratusan dolar bergantung pada jarak. Secara purata, anda akan memerlukan sekitar $2.500 hingga $3.500 sebulan untuk hidup dengan selesa di sini. Nombor 15. Petua untuk pelancong. Apabila meninggalkan kawasan pekan dan memasuki kawasan pantai atau air terjun di Vanuatu, ramai pelancong terkejut mendapati terdapat bayaran masuk yang dikenakan, walaupun tempat tersebut kelihatan semula jadi. Sebabnya ialah kebanyakan tanah dimiliki oleh komuniti atau keluarga dan bukannya milik negara. Bayaran ini selalunya tidak tinggi, tetapi penting untuk bertanya terlebih dahulu, memandangkan sesetengah tempat mengenakan bayaran mengikut individu, manakala yang lain mengenakan bayaran mengikut kumpulan. Beberapa lokasi tidak mempunyai papan tanda harga yang tetap dan pengutip bayaran akan menyatakan harga secara terus di sana. Jika anda tidak bertanya lebih awal, anda mungkin akan dikenakan bayaran yang lebih mahal daripada kadar biasa. Apabila menyertai jelajah kampung tradisional, berhati-hati dengan pakej lawatan spontan. Di sesetengah pulau, anda mungkin dijemput melawat sebuah kampung dengan janji untuk menyaksikan upacara atau tarian tradisional. Secara realitinya, bukan setiap kampung mengadakan upacara secara kerap. Terdapat kes di mana pelancong dibawa ke satu persembahan lakonan yang singkat dan kemudian diminta membayar lebih untuk setiap aktiviti kecil tersebut. Jika anda inginkan pengalaman yang asli, pendekatan terbaik adalah pergi melalui pemandu pelancong tempatan yang diiktiraf oleh komuniti tersebut. Atau bertanya terlebih dahulu, sama ada kampung itu kerap mengalu-alukan kedatangan pelawat. Satu lagi nota penting ialah pengambilan gambar tidak selalu dibenarkan. Di banyak kampung, mengambil gambar rumah, orang, atau upacara tanpa kebenaran dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghormati. Pernah berlaku beberapa insiden di mana pelancong diminta untuk memadam gambar mereka atau membayar selepas merakamnya. Pendekatan paling selamat adalah bertanya terlebih dahulu. Walaupun anda sekadar mengambil gambar landscape, memandangkan tanah tersebut dan apa sahaja di atasnya adalah terikat dengan hak pemilikan komuniti terbabit. Akhir sekali, perhatikan hari-hari apabila kapal persiaran berlabuh. Pada hari-hari ini, harga untuk perkhidmatan, makanan dan cenderamata di sesetengah kawasan boleh meningkat dengan mendadak, memandangkan para peniaga menyasarkan penumpang kapal persiaran yang hanya berada di sana untuk waktu yang singkat. Jika anda tidak tergesa-gesa, mengelak daripada membeli belah semasa waktu puncak ini akan membantu anda mengelak daripada membayar harga yang lebih tinggi berbanding harga biasa. Kita baru sahaja melengkapkan perjalanan kita meneroka 15 fakta mengejutkan tentang Vanuatu. Saya harap maklumat yang diberikan telah memberikan anda perspektif yang berbeza, lebih jelas dan lebih mendalam tentang negara yang unik ini. Jika anda mendapati video ini bernilai, jangan lupa untuk menekan butang suka, langgan dan hidupkan loceng pemberitahuan
untuk terus menyertai kami dalam pengembaraan yang akan datang. Maklumat ini hanya sebagai rujukan sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa meneroka bersama saluran Wajah Dunia. Terus ikuti dan sokong Wajah Dunia untuk merungkai lebih banyak kisah menarik, budaya unik dan pelbagai misteri dari setiap pelosok bumi. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Selamat tinggal!